صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum ya Sidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Sidi ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia daripada taufik dan hidayatnya telah diperkenankan kita untuk mengikuti bersama pengajian pada malam ini, iaitu mengenai keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya para jemaah sekalian, semalam kita telah bicarakan daripada beberapa keagungan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah yang ke-33, iaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyimpan doa yang mustajab yang diberikan setiap Nabi, tapi baginda Nabi kita telah simpan untuk syafaatkan umatnya di yaumul qiyamah. Begitulah ingatan Nabi kita dan kasih sayang Nabi kita kepada umatnya. Padahal semua Nabi-Nabi telah minta apa yang mereka telah diberikan keistimewaan untuk berdoa, dan mereka telah mohon. Umpama Nabi Sulaiman AS telah memohon kerajaan yang tak dimiliki oleh sesiapa sebelum dan sesudahnya, dan Allah Ta'ala telah kabulkan. Dan demikianlah dia para jemaah sekalian, antara lagi keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bicarakan semalam ialah yang ke-34. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan Allah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim iaitu perkataan yang pendek tetapi merangkumi isi yang padat dan banyak. Dan itulah dia antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda berbicara, tak perlu bicara yang panjang lebar, tetapi bicara yang pendek, ringkas tapi padat beserta dengan pengisian yang banyak. Seumpama baginda bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung pada niat. Perkataan itu pendek saja, tapi merangkumi separuh daripada hukum agama. Kerana semua pelajaran, semua amal, semua ibadat tak sah kalau tidak ada dengan niat. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan ni, walaupun perkataan itu pendek, tapi merangkumi isi dan makna yang sangat luas. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan keistimewaan yang ke-35, iaitu baginda telah diberikan mafatihu khazainil ardh, iaitu kunci-kunci sekalian kekayaan dan perbendaharaannya bumi ini. Nabi telah diberikan, kalau nak jadikan gunung emas pun menjadi gunung emas, kalau nak jadikan batu-batu jadi emas intan, semua boleh jadi. Semua itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi menolaknya. Kenapa Nabi menolaknya? Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk hidup sebagai seorang nabi yang miskin, yang Nabi tidak mahu jadikan diri sebagai nabi yang kaya, kerana Nabi bimbang kekayaan itu boleh bawa kepada kerosakan. Seperti yang Nabi telah sebutkan, aku tak bimbang atas kamu berlaku syirik selepas aku, tetapi aku bimbang kalau dunia telah dibuka untuk kamu dan kamu mengejar akan dunia itu berlumba-lumba, akhirnya dia akan membinasakan kamu seperti apa yang berlaku sekarang ini. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang diberikan kelebihan dalam keduniaan, ia merupakan sebagai satu ujian Allah Ta'ala. Jangan dianggap itu sebagai satu nikmat semata-mata, tapi mestilah dia menjalankan kewajipan yang sepatutnya dengan nikmat yang Allah beri itu, agar jangan jadi nikmat itu sebagai fitnah untuk dirinya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Dan kita telah mengatakan juga daripada keagungan, kemuliaan, kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ke-36, iaitulah Islam qarinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qarin itu ialah jin yang telah dibekalkan pada setiap seorang insan bila dilahirkan ke dunia, maka jin ini akan menemankan dia. Itulah namanya qarin.
Dan jin ini semuanya adalah syaitan. Syaitan itu ialah jin kafir. Dan jin kafir ni nak membawa kita kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi jin ini adalah jin Islam dan ada jin kafir. Yang jin Islam itu adalah jin yang baik. Manakala jin kafir itulah syaitan. Jadi iblis ini adalah merupakan daripada jin. Wa kana minal jin, adalah iblis itu daripada golongan jin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, apabila seseorang itu di dalam masa kecilnya dia ditemankan oleh jin syaitan ini, maka kadang-kadang dia merasa takut, anak ini merasa takut ya, kerana ada yang mengiringi dia. Sebab tu kita selalu bekalkan dia dengan bacaan ayat suci, ayat Quran dan juga ayat kursi. Lebih-lebih lagi kalau waktu malam. Kerana jin ini alam dia, kalau siang manusia, malam untuk dia. Kalau malam untuk manusia, siang untuk dia. Jadi bila kita tengah malam, tengah tidur, itu masa dia bekerja. Sebab itu siang untuk dia. Kalau kita pula waktu siang, itu waktu dia berehat, itu malam. Sebab tu banyak kejadiannya, orang dirasuk dan sebagainya, banyaknya berlaku pada waktu malam. Kerana itulah waktunya jin bekerja. Waktu dia bersiang lah untuk dia. Jadi kita ni manusia, apabila kita katakan min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas, iaitu kita minta lindung daripada Allah, daripada waswas khannas, syaitan khannas, daripada golongan jin dan manusia. Jadi daripada jin itu adalah syaitan. Tetapi di mana manusia ini ialah manusia yang bersifatnya sifat syaitan, iaitu dia itu kulit manusia, darah daging manusia, tetapi bersifat syaitan. Sebab tu orang kata kau ni macam syaitan. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, iaitu setiap orang dibekalkan dengan seorang jin syait yang dinamakan qarin. Tetapi qarin yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia surrender dan dia telah masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi itu kelebihan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manakala jin yang lain semua ataupun qarin yang lainnya, mereka tetap di atas sifat mereka, kekufuran mereka. Melainkanlah kalau ada yang masuk Islam, Allahu alam. Tapi yang kita tahu hanya qarin yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah beritahu. Jadi Nabi pun ada qarin juga ya. Jadi itulah qarin apa? Iaitulah jin yang menjadi teman kepada setiap manusia yang dilahirkan. Ya para jemaah sekalian, malam ini kita masuk lagi dalam membicarakan tentang keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ke-37. Iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nusira sallallahu alaihi wasallam biru'bi masirata syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan oleh Allah Taala dengan diberikan ketakutan kepada musuhnya dalam masa tempoh perjalanan sebulan sebelum bertemu dengan musuh. Jadi kalau musuh tu nak kita katakan sudah setkan medan peperangan antara Nabi dengan musuhnya, maka sebulan sebelum berlaku peperangan itu, maka musuh sudah rasa gemetar, ketakutan. Itu antara kelebihan Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebutkan sebulan? Kerana itulah masa sebulan yang sesuai di mana bala tentera bila keluar daripada kemah dia, daripada negerinya, berjalan bergerak untuk menuju ke medan peperangan, dia akan masa paling maksimum sebulan. Kalau lebih daripada sebulan, mereka tak keluarlah pergi perang macam tu. Jadi macam itulah, paling maksimum sebulan. Jadi dalam perjalanan mereka nak menghadap pada Nabi kita SAW dengan bala tentera Islam, sebulan sebelum mereka berjumpa Nabi, Allah sudah berikan mereka rasa takut dan gemetar. Bahkan perkara ini sudah pun berlaku di mana dalam medan-medan peperangan orang-orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir bila mendengarkan bala tentera Islam, mereka rasa takut. Kerana apa? Mereka tahu orang Islam ni diberikan pergi perang nak mati. Manakala orang kafir kalau pergi perang tak nak mati, mereka kalau boleh nak hidup. Manakala orang Islam pula nak pergi perang nak mati. Kenapa nak mati syahid? Kan susah kita nak lawan orang yang nak mati, dia bermati-matian, dia tak takut kerana mati. Kenapa? Kerana memang dia nak mati. Kita ni elak-elakkan diri pasal kita takut nak mati. Itu dia tuan-tuan ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kisahnya orang Islam ni. Sebab jadi orang-orang kafir ni bila dengar bala tentera Islam, mereka sudah gemetar. Kalau apalagi kalau mendengarkan panglima-panglima Islam yang sudah terbukti kehebatannya, seperti Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an. Bila mereka menghadapi bala tentera yang dibawa oleh Sayyidina Khalid bin Walid, mereka sudah rasa ketakutan.
Sehingga apabila berlaku peperangan antara tentera Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang memimpin 30,000 bala tentera Islam menghadapi bala tentera Rom yang mempunyai sebanyak 300,000. Wow, 300,000, hampir setengah juta. Di mana 10 kali ganda daripada tentera Islam. Dan dia punya chief general ni Rustam. Rustam tahu bahawa bala tentera dia ini sangat takut dengan bala tentera Islam. Jadi apa dia buat? Dia rantaikan tentera dia 3 orang satu rantai. 3 orang satu rantai. Kenapa? Jadi kalau satu nak lari, 2 tak lari, tak boleh lagi lari. Jadi kalau 2 orang nak lari, satu orang tak nak lari, tak boleh lagi lari. Kenapa dia ikat supaya jangan lari? Kenapa? Sebab dia tahu tentera takut nak pergi perang dengan orang Islam. Subhanallah. Jadi kalau tentera tu sendiri dah kena ikat, 3 orang kena ikat, mereka pun tak senang nak berlawan dengan tentera Islam. Akhirnya tentera Islam dapat kemenangan dalam peperangan yang tersebut itu. Subhanallah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan demikian juga di mana kisah Abu Sufyan sebelum dia memulai agama Islam, dia membawa rombongan orang-orang Quraisy untuk berniaga di negeri Syam. Negeri Syam tu di mana? Di sebelah di Syria, Lebanon, ya. Di mana pada zaman dahulu sebelum Islam berkembang, negeri-negeri Syam ini di Palestin, Lebanon, Jordan, Syria semua ni yang dinamakan Syam di bawah kuasanya pemerintahan Romans. Jadi Hercules ataupun kita katakan dia punya emperor kerajaan Roman, dia ada rumah persinggahan, istana persinggahan dia di Damascus atau di Syam, ya. Jadi di mana orang-orang Quraisy Mekah mereka pergi berniaga sampai ke negeri Syam, maka datanglah panggilan daripada istana Hercules ataupun daripada istana Raja Rom, panggil wakil daripada Quraisy. Maka pergilah menghadap Abu Sufyan. Abu Sufyan pergi menghadap sebagai ketua rombongan orang-orang Arab Mekah. Maka Raja Rom pun bertanya kepada Abu Sufyan mengenai mendengar berita tentang seorang yang bernama Muhammad yang mengaku diri sebagai seorang Nabi. Maka dia bertanyalah kepada Abu Sufyan, apakah orang ini daripada kalangan orang-orang yang rendah, daripada kalangan kamu, atau daripada orang-orang yang ternama daripada kalangan kamu? Maka Abu Sufyan kata daripada kalangan ketua kami, iaitu ketua orang Quraisy. Dan apakah dia tu daripada orang yang mencari nama kedudukan ataupun dia tu kerana nak mencari atau menyampaikan agamanya? Maka Abu Sufyan kata dia mencari untuk menyampaikan agamanya. Dan setelah beberapa sifat-sifat sahabat-sahabat Nabi diceritakan oleh Abu Sufyan, yang di mana mereka tu sangat taat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tu sangat kita kata tawaduk, rendah diri, dan memerintah Nabi membawa agama, memerintah mereka meninggalkan zina, arak, judi, pembunuhan, dan mengajak mereka berbaik dan hidup aman damai. Maka Raja Rom pun berkata, kalau betul kamu kata itu, maka sesungguhnya orang yang seperti itu dia akan satu hari memiliki kerajaan aku ini. Masya Allah. Raja Rom ni sudah bagi tahu dah. Kalau betul kamu kata, maka sesungguhnya orang itu nanti akan memiliki kerajaan aku ini. Dan aku sudah tahu bahawa akan datang seorang yang akan memiliki kuasa negara aku ini, tetapi aku tak sangka dia datang daripada kalangan kamu, iaitu orang Arab. Memang Raja Rom ni orang Nasrani, dan mereka juga membaca kitab mereka, kitab Nasrani, menunjukkan akan ada satu Nabi akhir zaman yang di mana mempunyai sifat-sifat yang tertentu dan juga diberikan kemenangan dan kekuasaan. Jadi Raja Rom sudah nampak dah bahawa Nabi kita tu adalah orang yang benar dan dia akan nanti menguasai sampai negeri Syam. Dan memang betul, Islam sampai ke negeri Syam. Dan demikianlah kata Raja Rom, kalau dia keluar dari negeri aku ini, aku akan tunduk kepada dia. Masya Allah. Begitu Raja Rom sangat merasakan keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Sufyan, sungguh dari saat itu aku telah meletakkan keyakinan dalam diriku bahawa Muhammad ini satu hari dia akan berkuasa dan tersebar luas agamanya. Pada masa itu aku belum lagi rasakan keimanan. Sehinggalah satu hari Allah Ta'ala buka hatiku dan aku pun mendapat nikmat Islam dan dia pun memeluk agama Islam. Itulah Abu Sufyan yang di mana di akhirnya dia memeluk agama Islam. Ya.
Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT telah berikan rasa kegerunan kepada musuh-musuh Islam sebelum Nabi atau tentera Islam bertemu dengan mereka. Maupun pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maupun setelah pada zaman Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia kebesaran daripada agama Islam. Sebab itu di sini kemenangan Islam di atas musuhnya bukan dengan bala tentera yang banyak, tetapi apabila mereka berpegang teguh kepada ajaran Islam. Sewaktunya Amr bin al-As radhiyallahu anhu memimpin bala tentera berperang dengan peperangan-peperangannya, maka satu masa dia berperang dengan di mana tak dapat kemenangan, dan lepas 3 hari tak dapat kemenangan lagi. Dia pun menulis surat kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Khalifah Umar pun berkata, periksalah tentera kamu, apakah mereka ada meninggalkan salah satu pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ada tinggalkan satu sunnah Nabi, maka laksanakanlah sunnah itu. Jadi apabila sampai surat daripada Khalifah, maka Amr bin al-As pun periksalah dia punya tentera, dan didapati mereka semua sudah tinggalkan satu sunnah Nabi, iaitu sunnah memakai siwak. Sunnah memakai siwak sebelum mereka solat dan baru mereka berwuduk. Jadi dengan itu generalnya, iaitu Amr bin al-As, perintahkan pada bala tenteranya, pergi ambil kayu-kayu pokok-pokok ni semua, patahkan ranting-ranting dia untuk dibuat siwak. Jadi apabila orang-orang kafir Roman, mereka mengendap pada jauh nak melihat apakah dibuat oleh tentera Islam, mereka nampak orang Islam semua panjat pokok-pokok, patah-patah ranting, semua gosok gigi dengan kayu siwak. Jadi Allah Ta'ala telah berikan rasa takut kepada bala tentera kafir Roman ini, di mana kafir Roman kata, ya Allah, orang Islam sudah perang dengan kita dah beberapa hari dia tak menang, dia sekarang sudah nak geram sangat kita, dia sudah asar dia yang gigi, nak makan kita lah. Alamak, takutnya. Jadi dengan itu Allah berikan mereka rasa takut, dan dengan perasaan takut itu mereka menghadapi peperangan dengan orang Islam, dengan itu kemenangan kepada orang Islam. Subhanallah. Kemenangan bukan dengan hanya bala tentera, tetapi kemenangan juga dengan bantuan. Sebenar-benar kemenangan ialah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang Islam dengan dipimpin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10,000 orang, mereka menghadap kepada tentera orang-orang kafir di Taif dengan mereka perasaan yang mereka boleh menang. Kenapa? Mereka ramai. Tapi daripada 10,000 itu semuanya lari lintang pukang. Allah Ta'ala kalahkan orang Islam pada saat pertama. Tapi setelah Nabi kumpul balik bala tentera, kemudian barulah mereka maju ke hadapan dan mendapat kemenangan. Itulah dia tuan-tuan. Begitulah kita lihat dalam perang Badar juga. Perang yang pertama antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy Mekah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam 313 orang, orang kafir 1,000 orang, tetapi Allah Ta'ala beri kemenangan pada orang Islam yang 313 melawani orang kafir yang 1,000. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kenapa kita orang Islam dapat kekalahan, kenapa orang Islam terhina, kerana orang Islam hari ini sudah jauh daripada agama. Sebab itulah tidak dapat pertolongan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang Islam pegang teguh dengan agama Allah, Allah akan bantu mereka dengan apa cara juga. Intan surullah yang surkum wa yathabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan mengukuhkan akan kependirian kamu di depan musuh-musuh kamu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Pokok pakalnya kita kembali kepada Islam, untuk Allah Ta'ala kembalikan kita pada kegemilangan Islam yang sebenarnya. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi selain daripada keagungan Nabi yang tersebut, keagungan yang ke-38 ialah syahadatullah wa malaikatuhu lahu sallallahu alaihi wasallam. Penyaksian Allah dan para malaikat atas kebenaran Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang menyaksikan kebenaran Nabi. Para malaikat sendiri yang menyaksikan akan kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah setinggi-tinggi kemuliaan dan inilah setinggi-tinggi keagungan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila orang-orang kafir mendustakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri menaik saksi dan dinaik saksi juga oleh para malaikat akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam banyak ayat Qurannya, antaranya firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitanir rajim, lakinnallaha yashhadu bima anzala ilaik wa anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Artinya, dan
tetapi Allah SWT menyaksikan dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau. Jadi Al-Quran yang dibawa Nabi SAW bukan rekaan Nabi SAW, tapi dia adalah merupakan wahyu Allah Ta'ala kepada baginda. Anzalahu bil ilmin, dan Allah turunkan itu dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kejahilan, bukan dengan kebodohan. Jadi ilmu yang Allah Ta'ala bekalkan kepada Nabi kita SAW, dan juga Al-Quran itu merupakan sumber ilmu. Wal malaikatu yashhadun, dan sekalian malaikat pun menyaksikan kebenaran Nabi kita SAW, menyaksikan benarnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita SAW, dan menyaksikan kebenaran Nabi itu adalah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Wa kafa billahi syahida, dan mencukupilah Allah sebagai saksi. Kalau orang kafir tak mau terima engkau ya Muhammad, tak apa, biarkan, kerana mencukupilah Allah sebagai penyaksi kepada engkau ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah orang kafir mengatakan, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Berkata orang kafir, kau bukan rasul utusan Allah. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakan ya Muhammad, kafa billahi syahidan, cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi antara aku dengan kamu. Allah sudah saksi, aku sebagai rasulnya mencukupi. Kamu tak mau terima, itu tidak ada apa-apa kekurangan bagi diriku. Masya Allah. Ini satu kemuliaan keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Allah dengan zatnya yang mulia, yang sendiri mengatakan, Allah menyaksikan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah dia di dalam keagungan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ke-39 pula, iaitu imamatuhu sallallahu alaihi wasallam bil anbiya alaihimussalam fi Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam kepada semua para nabi-nabi di Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana kita selalu mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di Baitul Maqdis, dibawa oleh malaikat Jibril di tempat yang bernama Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock, yang sekarang ini sudah jadi masjid ya. Jadi di situlah tepi masjid itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan semua para nabi-nabi, seramai 124,000 nabi-nabi dan rasul seluruhnya. Jadi dalam seluruh nabi-nabi itu ada 313 rasul. Jadi semua rasul itu adalah nabi, dan tapi tak semua nabi itu adalah rasul. Kerana nabi itu ialah orang yang mendapat wahyu, tetapi tak disuruh berdakwah. Manakala rasul ialah orang mendapat wahyu dan disuruh berdakwah. Jadi semua rasul adalah nabi kerana mendapat wahyu, tapi tak semua nabi itu disuruh menjadi rasul, maka dengan itu tak semua nabi itu rasul. Jadi kesimpulannya, jumlah para nabi dan rasul pada malam itu ialah 124,000, dan mereka semua sudah siap berdiri di saf untuk menunggu kedatangan Nabi kita Rasulullah SAW, dan malaikat Jibril memimpin tangan Nabi kita SAW majukan ke depan untuk dijadikan imam. Jadi maknanya di sini Nabi kita SAW jadi imam kepada sekalian para nabi-nabi. Sebab itulah Nabi kita digelarkan Imamul Muttaqin, imam sekalian orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi kita juga SAW dinamakan Sayyidul Mursalin, pemimpin, penghulu sekalian para rasul-rasul dan para nabi-nabi. Subhanallah. Itulah dia tuan-tuan. Ini tak berlaku pada siapa pun daripada nabi-nabi, melainkan hanya pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadikan imam, dan ini tidak lain melainkan kerana dialah yang paling afdal, dialah yang paling mulia, dialah yang paling alim, dan dia yang paling tinggi darjatnya. Seperti mana kita juga bila kita solat berjemaah, kita nak seorang tu yang paling baik sekali, yang paling alim sekali, yang paling bagus sekali, yang paling mulia sekali untuk menjadi imam kepada kita yang berjemaah. Begitulah dia Allah SWT. Di antara para Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi kita SAW sebagai imam, kerana baginda ialah yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung daripada sekalian Nabi-Nabi dan Rasul. Itulah dia Allah Ta'ala nak isytiharkan, nak tunjukkan kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul, inilah dia ketua kamu, inilah dia penghulu kamu, inilah dia pemimpin kamu, inilah dia manusia yang paling mulia, yang paling agung, iaitulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya semua para nabi dan rasul sudah tahu akan kemuliaan nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji daripada semua nabi dan rasul. Wa id akhadna mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika kami Allah telah mengambil janji daripada sekalian nabi-nabi dan rasul, iaitu apabila datang nabi akhir zaman nanti, iaitulah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tu'minun nabihi wa la tansuranna, hendaklah kamu beriman dengan dia dan hendaklah kamu membelanya. Jadi semua nabi dan rasul tahu ini nabi yang paling mulia dan nabi yang telah diampunkan dosa yang dahulu dan yang kemudian, nabi yang telah diangkatkan darjatnya. Jadi sebab itulah di sini para nabi-nabi lain semua bercita-cita untuk bertemu dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala telah kabulkan pada malam Isra dan Mi'raj mereka semua bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah yang kita telah sebutkan tadi, iaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah berikan dia keagungan dia dengan diberikan dia perasaan takut kepada musuh sebulan sebelum Nabi datang. Dan itu kemenangan ke Nabi kita SAW. Dan demikian juga Nabi kita SAW telah disaksikan oleh Allah SWT dan sekalian para malaikatnya akan kebenaran Nabi kita SAW. Dan akhirnya baru saya sebutkan tadi, iaitulah Nabi SAW dilantik jadi imam kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul pada malam Isra' dan Mi'raj, iaitu di Baitul Maqdis. Dah saya sebutkan dalam pelajaran yang dahulu bahawa kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Baitul Maqdis. Kenapa tidak saja dibawakan para Nabi dan Rasul itu di kota Mekah untuk dijadikan salat di sana. Jawapannya ialah bahawa kiblat umat yang beriman daripada zaman Nabi Adam AS sampai pada Nabi kita SAW, kiblat mereka ialah Baitul Maqdis. Itulah kiblatnya. Kiblat mereka ialah Baitul Maqdis. Jadi sebab itulah Nabi SAW datang ke Baitul Maqdis. Dan bahkan Nabi SAW apabila setelah mendapat perintah sembahyang 5 waktu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi pun menghadap ke arah Baitul Maqdis. Setelah 16 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis, barulah Allah perintahkan Nabi menghadap kepada Kaabah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu mulianya Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu ada sebuah gunung atau bukit rendah yang di mana dinamakan dia batu Baitul Maqdis. Itulah dia batu syurga. Nabi mengatakan, "Man yusiru an yanzura ila sakhratil jannah falyanzur ila sakhratil Baitul Maqdis." Siapa yang ingin melihatnya batu syurga, lihatlah akan batu Baitul Maqdis. Dan batu Baitul Maqdis itu yang dinamakan batu syurga sekarang ni sudah terletak di bawah dalam satu masjid yang dibangunkan. Masjid itu kubah yang bulat yang dinamakan dia Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock, kerana bawah dia rock, bawah dia batu. Batu itulah dinama batu syurga. Allah tuan-tuan, sejarah Baitul Maqdis cukup banyak dan cukup cantik dan indah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya bila bawa jemaah ni, saya rasa gembira. Kenapa dapat kita ceritakan pada mereka sejarah-sejarah Islam dan kemuliaan bumi Baitul Maqdis. Tapi sekarang ni apa kita nak buatnya sekarang dengan penyakit COVID ni. Tapi tak apa, insyaAllah mudah-mudahan satu hari Ya Allah ya Tuhan kami, Kau bukakanlah kembali perjalanan ke Baitul Maqdis dan mudahkanlah kami semua sampai ke bumi Baitul Maqdis, kiblat kami yang pertama, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah pula Rasulullah SAW telah diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, iaitu kemuliaan dan keagungan yang ke-40. Qarnuhu sallallahu alaihi wasallam khairul qurun bani Adam. Qurun yang Nabi kita SAW, iaitu abad yang Nabi kita SAW, zaman masa Nabi kita SAW itu adalah merupakan abad yang terbaik sekali daripada zaman manusia. Manusia daripada zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat, abad, masa, tempoh, sentri yang paling mulia sekali ialah sentri atau abad yang ada masa zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itulah sepotong hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bu'istu min khairi qurun bani Adam." Aku telah dibangkitkan pada masa sebaik-baik kurun, sebaik-baik yang abad daripada anak cucu Adam. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat,
Tidak ada masa yang lebih baik daripada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan ke muka bumi. Kenapa? Sudah tentu kenapa tidak? Dialah sebaik-baik manusia dan inilah sebaik-baik Rasul. Maka Allah Ta'ala pun bangkitkan dia pada sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa. Itulah masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairul qurunin nas qarni, sebaik-baiknya masa ataupun abad manusia ialah abad aku. Ialah dalam bahasa Arab panggil qurun. Ya, kalau bahasa kita abad, iaitu abad tu 100 tahun. Thumma alladhina yalunahum, kemudian 100 tahun yang kedua. Thumma alladhina yalunahum, kemudian 100 tahun yang ketiga. Jadi maknanya ni 100 tahun zaman Nabi, 100 tahun yang kedua, 100 tahun ketiga. Jadi semua sekali 300 tahun. 300 tahun ini dinamakan di zaman salaf. Salaf tu apa? Ulama-ulama yang berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi itulah Nabi kata sebaik-baik kurun. Dan kalau kita lihat semua ulama-ulama kita, keempat-empat imam kita, iaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya lahir dalam tiga kurun yang pertama. Ya, dalam 3 kurun yang pertama. Begitu juga ulama dalam akidah kita, Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi juga dilahirkan dalam 300 tahun yang pertama. 300 tahun yang pertama. Jadi mereka ni semua ulama-ulama yang terbilang yang menjadi pemimpin dan menjadi ikutan masyarakat Islam sampai akhir zaman. Hari ini kita berpegang pada mazhab Syafi'i, yang Maliki, yang Hambali, Hanafi, semua imam mereka pada 300 tahun yang pertama. Dan kita berpegang pada akidah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, juga imam-imam kita pada 300 tahun yang pertama. Alhamdulillah. Mereka semua daripada masa zaman yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi selepas pada 300 tahun itu, Nabi SAW mengatakan akan datanglah ke satu kaum selepas itu, yashhaduna wala yustashhadun. Mereka naik saksi sebelum mereka diminta naik saksi. Belum minta naik saksi, dia sudah jadi saksi. Yo, saya saksikan. Itu kenapa? Sudah tentu ada udang sebalik batu. Ada sesuatu, pembohongan, penipuan dan sebagainya. Wa yakhununa wala yu'tamanu. Mereka ni khianat dan tak boleh dipercayai. Masya Allah. Habis Ustaz, semua orang ni khianat ke? Tak semua. Tapi kebanyakan yang akan berlaku demikian. Maaf. Kadang-kadang orang agama pun khianat juga. Gelap matanya. Bila tengok wang, sudah tergelap matanya. Dia boleh sanggup buat yang benda yang khianat. Mengambil wangnya syarikat, mengambil wangnya majikannya. Kerana sudah dia gelapkan mata dengan keduniaan. Walaupun mereka itu orang agama. Dan ini berlaku sekarang. Sampai hari ini pun berlaku. Na'uzubillah. Wa yanziruna wa la yufun. Mereka bernazar tapi mereka tidak tunaikan nazar mereka. Wa yuzhiru fihim saman. Dan kebanyakan mereka nampak kegemukan. Gemuk? Alamak, kenapa gemuk? Tanda kesenangan, ya. Tanda kesenangan, kemewahan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diberikan sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa, tempatnya, masanya lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, masa zaman Nabi itu orang-orang jahiliyah, orang penyembah batu berhala. Ya, itu pada saat pertama. Tetapi setelah dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan setelah kota Mekah dikuasai oleh orang Islam, tidak ada lagi kekufuran di atas bumi Mekah. Tak ada lagi orang menyembah Tuhan yang kedua di atas peninsula Arabian Peninsula ataupun semenanjung negeri Arab. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, aku tidak takut kamu akan berlaku syirik selepas aku. Maknanya Nabi sudah bekalkan ke mereka keimanan, ketauhidan yang kukuh dan yang di mana mereka takkan lagi longgar iman mereka. Tapi yang aku bimbang atas kamu, kalau dibukakan dunia dan kamu akan mengejar sampai membinasakan kamu. Itulah yang berlaku pada kita hari ini. Na'udzubillah min zalik. Dan demikian juga di antara lagi kelebihan keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yang ke-41, Allah Taala menjadikan ma baina baitihi wa mimbarihi sallallahu alaihi wasallam raudatan min riyadil jannah. Antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu taman dari taman syurga. Itu di mana tu? Raudah. Di dalam Masjid An-Nabawi. Kita nampak Masjid Nabawi, dia punya frame kat depan saya ni. Maka dalam dia tu adalah Raudah. Raudah tu apa? Taman. Taman tu apa? Taman syurga. Di mana tu? Antara mimbar Nabi dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi antara mimbar kubur Nabi, siapa-siapa daripada anda yang telah pernah pergi ke Mekah dan Madinah khususnya, iaitu dalam ibadah haji atau umrah, mereka pasti akan pergi ke Raudah. Jadi itu kawasan antara mimbar dengan kubur Nabi atau rumah Nabi, itulah dia Raudah, satu taman daripada taman syurga. Apakah artinya maksudnya di sini? Allah Ta'ala nak muliakan syurga yang kita katakan tak nampak dengan mata, tak dengar dengan telinga, yang tak terlintas di fikiran kita, keindahan, kebaikannya. Tapi Allah Ta'ala ambil syurga itu letak di bumi dan tidak ada tempat yang dikatakan itu melainkan di dalam Masjid Nabawi, di antara mimbar dengan rumah Nabi SAW. Allah letakkan sekeping bumi syurga di situ. Masya Allah. Ustaz, macam mana ni? Ini kata-kata majaz, kata-kata sindiran. Tetapi hakikatnya sebenarnya dia bumi biasa. Tetapi Allah jadikan kelebihannya, kemuliaannya, kepengkabulan doanya di dalam Raudah itu sama seperti pengkabulan doa dan kemuliaannya di dalam syurga. Apa maksudnya? Kerana di dalam syurga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam syurga apa saja yang kamu teringin, dan dalam syurga apa saja yang kamu minta. Minta saja akan semua dapat dalam syurga. Jadi begitulah ke pengkabulan doa. Siapa-siapa yang kesempatan dia datang ke Masjid Nabawi, dia masuk ke dalam Raudah dan dia berdoa kepada Allah, insya-Allah hajat-hajat dia tu dikabulkan oleh Allah SWT. Insya-Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gambarkan di antara mimbar dengan rumah Nabi. Rumah Nabi itu rumah yang mana? Rumah yang Nabi dimakamkan, itulah dia rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan sekarang ini kita sudah tahu rumah Siti Aisyah itulah tempat kita pergi ziarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam frame gambar di atas saya ni, iaitu yang di tengah-tengah tu antara dua tiang putih, itulah lebarnya rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan di situlah tempat kita menghadap untuk kita beri salam pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membelakangkan kiblat dan menghadap pada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita beri salam pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelahnya ialah makam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan sebelah lagi sekali iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itulah dia tiga makam yang terletak di dalam satu tempat yang dinamakan itu rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan lagi satu kemuliaan yang khusus, iaitulah yang ke-42, U'tiya sallallahu alaihi wasallam insyiqaqal qamar, iaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan dengan pembelahan bulan. Bulan terbelah menjadi dua, subhanallah. Dan inilah yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy, di mana orang kafir Quraisy mencabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kalau benarkah seorang Nabi, kau tunjukkan kepada kami akan kebenaran Nabi, kenabian kau dan kerasulan kau. Tunjukkan kami satu tanda yang kuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah SWT belahkan bulan. Bulan ini terbelah dia bukan hanya retak saja, tidak. Terbelah dua terus. Terbelah dua terus. Dan setengah bulan itu terletak di atas satu gunung, dikatakan atas Bukit Safa, dan satu lagi terletak di atas langit, masih lagi tergantung. Dan orang-orang Quraisy yang berada, dia boleh nampak di antara dua belahan bulan ini, nampak Bukit Jabal Nur, tempatnya Gua Hira. Kerana Gua Hira tu tinggi tempat dia, jadi boleh nampak. Gua Hira ini bulan yang di sini, ini bulan di sana. Jadi di sini mereka mengatakan Muhammad ini sudah sihirkan kita. Dan begitu dah mereka minta pada Nabi kita untuk tunjukkan tanda kebesaran dia sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tapi setelah ditunjukkan, mereka kata Nabi SAW itu sudah sihir kita. Itulah dia Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekatlah kiamat itu dan telah terbelahlah bulan. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan apabila mereka melihatnya, mereka berpaling daripadanya dan mereka mengatakan ini sihir semata-mata. Itulah dia orang kafir Quraisy. Mereka dah tak boleh nak kata apa, tapi mereka kata sihir pula. Tetapi antara mereka berkata sesama mereka, Muhammad telah sihirkan kita, tapi dia tak boleh sihirkan semua orang. Jadi kita tunggulah orang-orang yang datang daripada perjalanan padang pasir, apakah mereka nampak bulan tu betul-betul terbelah atau tidak.
Maka tak lama kemudian datanglah orang-orang pengembara dan juga kafilah-kafilah yang datang ke kota Mekah. Dan kemudian mereka pun ditanya, adakah kamu nampak bulan itu terbelah dua? Yang mana setengah kat setengah langit aja, setengah lagi kat bumi. Mereka kata, ya, kami nampak. Subhanallah. Jadi kalau sekira Muhammad dia sihir, dia takkan boleh sihir seluruh manusia. Tapi dah macam itu pun mereka tak terima juga Nabi kita sebagai seorang Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena hidayat. Hidayat ini tuan-tuan satu benda yang paling berharga. Dia tak dapat dibeli di pasar, tak dapat dibeli dengan juta-juta dolar. Tengok orang-orang kaya bilion-bilionaire. Mereka tak beriman pada Allah. Kalau mereka tahulah ni iman ini menyelamatkan mereka daripada azab neraka yang kekal selama-lamanya. Kerana kalau siapa yang kafir, mati kafir, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau mereka tahu ni iman punya harga, mereka akan beli walaupun 10 bilion pun mereka akan beli. Sebab nak selamatkan diri mereka daripada azab yang berkekalan. Tapi malangnya mereka tak boleh beli dengan harta dunia. Kerana iman inilah hidayat. Hidayat milik Allah. Allah beri pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah beri pada siapa yang Allah kehendaki dan Allah innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak memberi hidayah pada siapa yang kau kehendaki ya Muhammad, walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang beri hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Itulah kehendak Allah Ta'ala, tuan-tuan ya. Apa kita nak buat? Kita sayang kawan kita. Masuklah Islam, kau masuklah Islam. Tapi dia baik ustaz, dia tolong saya banyak. Tapi malangnya dia tak juga Islam. Kenapa? Kerana hidayat dia tak sampai pada dia. Itu semua kehendak Allah. Kalau kita kesian, kita doalah. Mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah. Itu saja. Tetapi Allah yang punya hidayah itu. Kepada siapa yang dia nak beri, itu dia punya kehendak dia. Jadi kita syukurlah pada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau beri kami hidayat. Kau telah tetapkan kami atas iman. Sehingga matikanlah kami semua dalam iman dan Islam. Dan husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dapat kita kongsikan pada malam ini beberapa keagungan kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang di mana yang telah saya sebutkan tadi. Pertama sekali ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah berikan rasa takut kepada musuh Nabi sebulan sebelum bertemu pertembungan antara tentera Islam dengan tentera orang kafir, walaupun setelah daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diberikan iaitu penyaksian oleh Allah dan sekalian malaikatnya akan kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga saya telah sebutkan tadi daripada kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah dijadikan imam dalam malam Isra' dan Mi'raj bersama para nabi-nabi dan rasul yang lain. Dan demikianlah kita telah sebutkan juga tadi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dilahirkan dan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada sebaik-baik masa, sebaik-baik kurun, sebaik-baik senturi atau abad. Dan akhir sekali yang telah saya sebutkan tadi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan mukjizat, dan mukjizat itu merupakan dapat pembelahan bulan. Bulan terbelah jadi dua. Satu di langit tergantung dan satu lagi di atas satu bukit. Dan ada yang mengatakan di atas, dua-dua di atas bukit. Dan kemudian dia satu naik ke langit, kemudian bercantum kemudian. Dan kemudian itu semua sudah ditunjukkan dengan orang-orang yang kita kata kafilah perniagaan yang melalui sampai ke kota Mekah. Mereka nampak bulan tengah-setengah. Mereka nampak bulan tengah-setengah. Kita tahulah kalau bulan mengambang tu full moon. Tetapi ini setengah. Kemudian mereka nampak setengah lagi ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Rasulullah SAW telah diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan dengan berbagai-bagai keistimewaan yang tak diberikan kepada para nabi-nabi dahulu. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita pada malam ini, kita bertambah lagi rasa rindu dan kasih dan sayang kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja untuk kita pada malam ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita tidak akan ada lagi, tidak akan ada pengajian keagungan Rasul untuk hari Sabtu dan Ahad depan kerana kita meraihkan hari raya. Jadi hari raya kita hari Jumaat, Sabtu, Ahad kita punya kelas petang kita akan ada seperti biasa, dan kemudian malam kita berehat kerana kita memberi ruang kepada para jemaah yang mungkin ada tetamu-tetamu atau sebagainya ya.
Jadi dengan itu, insya-Allah kita punya pengajian hari petang akan berterusan sampailah pada hari Khamis, ya. Hari Jumaat kita berhenti dan kemudian hari Sabtu dan hari Ahad kita akan sambung lagi. Cuma hari Ahad itu kita akan adakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada apa-apa pun nanti saya akan updatekan lagi para jemaah sekalian. Insya-Allah, ya. Insya-Allah dengan itu saya mengundurkan diri. Minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya kalau ada tersilap kata terkasar bahasa, dan yang benar itu semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Sama-sama kita beristighfar mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.